Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun fa aminu billahi wa rasulih wa la taqulu thalathah intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Hei ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampau di dalam agama kalian, dan jangan kalian mengatakan ke atas Allah melainkan perkara yang hak, yang sebenar. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah, bahawasanya al-Masih Isa anak laki-laki bagi Maryam itu ialah utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, dan kalimahnya Allah yang dicampakkan akan dia kalimah kepada Maryam. Wa ruhum minhu, dan ruh daripadanya Allah. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taqulu thalathah, dan jangan kalian mengatakan tiga, trinity. Intahu khairul lakum, jika kalian berhenti itu yang terbaik bagi kalian. Innamallahu ilahun wahid, hanya sahaja Allah Ta'ala itu Tuhan yang satu. Subhanahu an yakuna lahu walad, maha suci Allah bahawa ada baginya Allah itu anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan bagi Allah Ta'ala jualah milik apa yang ada pada langit dan apa yang ada pada bumi. Wa kafa billahi wakilah, memadalah Allah Ta'ala sebagai wakil. Sadaqallahu maulana al-azim. InsyaAllah pada malam ni sedikit sebanyak kita berkongsi tentang isu yang hanya menjadi panas di semenanjung Malaysia, iaitu tentang penggunaan kalimah Allah bagi agama Kristian, yang mana sebenarnya isu ini telah lama dan saya pun telah jawab. Ada link YouTube yang saya sertakan di situ, boleh para penonton untuk menonton kembali. Pada zaman tu saya belum kahwin lagi, telah saya jawab dah tentang isu kalimah Allah ini. Pertama sekalinya, terlebih dahulu patutlah kita para penonton, kita sendirinya tahu tentang kalimah Allah Ta'ala tu sendiri. Kalimah Allah, lafzul jalalah, alif lam lam ha tu asal muasal daripada mana? Iaitu asal daripada bahasa Arab lah. Sebagai makna maklum, asal daripada bahasa Arab. Kemudian ulama bahasa Arab tu sendiri berkhilaf, adakah kalimah Allah tu lafaz murtajal ataupun lafaz manqul. Kata setengah ulama, Allah ialah lafaz murtajal. Arti murtajal tu ialah asal dia dah kalimah tu alif lam lam ha Allah, tidak daripada mana-mana perkataan yang lain. Memang asal Allah ialah Allah, alif lam lam ha. Tetapi ada sebahagian ulama mengatakan lafaz Allah, lafzul jalalah Allah itu ialah asal daripada lafaz manqul, iaitu yang dipindah ambil daripada perkataan asalnya ialah ilah. Ilah. Fitrah manusia memang nak kepada ilah, iaitu Tuhan. Artinya orang yang menafikan kewujudan Tuhan tu sendiri telah menyalahi dengan fitrah kemanusiaan yang ada dalam diri setiap manusia. Jadi manusia tu sendiri memang fitrahnya nak kepada ilah, itu Tuhan.
Tetapi manusia tidak boleh mencapai akal mereka untuk mengenal Tuhan melainkan dengan wasitah daripada utusan-utusan Allah itu sendiri, iaitu para rasul, iaitu rasul-rasul, nabi-nabi yang datang menyampaikan kepada umat manusia tentang siapa Tuhan, iaitu Tuhan tu bersifat dengan bagian-bagian sifat, bagian-bagian sifat. Maka oleh kerana para rasul lah yang menceritakan tentang sifat-sifat Tuhan, daripada asal kalimah ilah lalu ditambahkan alif lam, jadi al-ilah. Kemudian dihazafkan alif yang kedua, jadi al-lalah, jadi berat untuk disebut al-lalah, maka ditasydidkan Allah. Maka baik ulama yang mengatakan Allah lafaz murtajal ataupun Allah lafaz manqul, maka semuanya bersepakat Allah ialah ismun, satu nama, lidzatin, bagi satu zat, ma'budu bihaqin, yang disembah dengan betul, dengan sebenar. Artinya Allah tu ialah nama yang khas, khasun fil ismi wa khasun fil ma'na. Maka kerana tu kalau kita belajar ilmu tauhid, maka disebutkan Allah nama bagi zat, kenyataan bagi sifat, dalil bagi af'al, hakikat bagi asma'. Itu nak menggambarkan tentang Allah khasun fil ismi wa khasun fil ma'na, iaitu Allah tu khas pada nama dan khas pada makna. Tidak sama dengan nama-nama lain, kerana nama Allah tu banyak. Walillahil asma'ul husna, sabit ada bagi Allah Ta'ala tu nama-nama yang baik. Jadi nama-nama selain daripada Allah itu ditilik, disilau kepada sifat-sifat, fi'il perbuatan Allah Ta'ala, seperti contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu pun nama bagi Allah, tapi bukan zatnya, iaitu ditilik kepada sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya Allah. Jadi ada nama yang khas pada nama, am pada makna, yang am pada nama dan khas pada makna. Itu perbahasan yang panjang. Artinya di sini Allah khas pada nama dan khas pada makna. Apa makna khas pada nama? Yakni tidak boleh diletakkan nama Allah tu kepada benda yang tidak selayaknya disembah. Itu. Karena nama Allah tu ismun li zatin ma'budi bihaqqin. Nama bagi zat yang disembah dia tu tepat, kena. Itu betul. Jadi sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang orang Arab jahiliyah dulu telah pun boleh menyebut Allah, dan mereka memanggil Allah bismikallah, bismikallahumma. Itu maklum, ma'ruf, dan mereka tidak menamakan berhala-berhala yang ada dibina di keliling Kaabah tu dengan Allah. Mereka namakan dengan Al-Lata, Al-Uzza dan sebagainya. Mereka tidak menamakan ini berhala ni nama Allah, tidak. Mereka pun tahu bahawasanya Allah Tuhan. Hingga-hingga dalam Quran banyak kalau kita jumpa ayat wala in sa'altahum, kalau kalian soalkan mereka itu orang kafir, man nazzala minas sama'i ma'a, siapakah yang menurunkan daripada langit akan air, fa ahya bihi, maka menghiduplah dengan dia air itu al-ardha, akan bumi, min ba'di mautiha, kemudian daripada matinya bumi yang kering kontan. La yaqulunna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Qul, kata Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah, bal aktsaruhum la yaqilun, tetapi manusia itu banyak yang tidak berakal. Jadi banyak dalam Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kalian tanya kepada mereka itu orang kafir jahiliyah, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, la yaqulun Allah, mereka akan jawab Allah. Tetapi mereka menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah di dalam i'tiqad dan perbuatan mereka. Yang di dalam pegangan mereka ada selain daripada Allah yang mampu memberi manfaat dan mudarat. Dan dalam amaliyah mereka pun mereka menjadikan patung-patung berhala-berhala itu sebagai wasitah. Wasitah ni makna perantaraan, bukan tawassul. Kalau tawassul tu wasilah, ini tawassut, menjadikan wasitah,
di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ringkasnya. Kalau nak tengok panjang lagi, telah saya syarah dah pada zaman saya muda lagi lah, belum kahwin lagi. Masa tu di Mesir lagi, saya telah syarah dah tentang isu kalimah Allah ni. Jadi tidak timbullah isu di negara-negara lain, baik di Arab, di Mesir, baik tentang polemik orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah. Tidak timbul isu. Kerana apa? Kerana di Mesir sendiri, memang orang Arab Kristian, mereka berbahasa Arab, dan Bible mereka pun dinamakan Injil, dan bahasa yang digunakan 100% bahasa Arab, dan Tuhan yang diletakkan di dalam lafaz Tuhan yang diletakkan dalam Bible atau Injil mereka di Mesir itu ialah Allah. Dan bukan setakat Allah, memang bahasa Arab. Kadang-kadang mereka taranum, seperti kita dengar orang panggil taranum Al-Quran. Cuma kalau kita dengar, ini surah apa? Tak pernah dengar surah ni, tak pernah dengar ayat ni. Ketahuilah itu bukan Al-Quran, itu Bible, Injil yang dibaca oleh penganut-penganut Kristian di Mesir. Jadi kalau di Mesir, di negara-negara Arab yang lain, itu tidak timbul isu. Dan kita pun tidak boleh mengkiaskan negara kita semenanjung Malaysia ni dengan negara-negara Mesir. Kadang-kadang ada orang setengahnya dia mengkiaskan, Mesir tak ada apa-apa pun boleh guna, kenapa kita Malaysia tak boleh guna? Ini satu daripada orang panggil tashkik ataupun benda-benda yang didatangkan syak oleh setengah-setengah kelompoknya untuk menyokong orang panggil penggunaan kalimah Allah bagi penganut Kristian di semenanjung Malaysia. Dia kata di Mesir boleh, kenapa kita di Malaysia tidak boleh? Jawab ke dia, di Mesir itu bukan setakat kalimah Allah, bahkan Bible, Injil yang mereka guna itu bahasa Arab. Dan sejak zaman dulu, lama, beratus tahun dah, beribu tahun barangkalinya. Maka tidak timbul isu taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal makani wal ashkhas. Kita kena ingat kaedah taghayyurul azman, taghayyurul ahkam, berubahnya hukum itu bi taghayyuril azmani wal makani wal ashkhas, dengan sebab berubahnya masa, berubahnya tempat, dan berubahnya individu seseorang. Ini orang panggil hukum yang bahasa ijtihadi. Kerana tidak ada dalam Al-Quran tu Allah Ta'ala secara gazetnya melarang. Seperti ayat yang saya baca tadi, awal-awal tadi, itu Allah Ta'ala larang orang ahlul kitab daripada mengatakan tentang Allah dengan perkara yang tidak sebenar. Bukan Allah Ta'ala melarang mereka menyebut Allah, bukan. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Siapa dimaksudkan ahlul kitab di sini? Kalau kita buka tafsir, ya ahlul injili minan nasara, wahai ahli Injil, orang-orang yang membaca kitab Injil, minan nasara, daripada penganut-penganut agama Nasrani, Kristian. Itu makna ya ahlul kitab. La taghlu fi dinikum, jangan kalian ghulu. Ghulu ni makna apa? Tajawuzul haq, melampaui kebenaran. Fi dinikum, jangan kamu tu tafrid, nak melampau maknanya di dalam agama kamu, jangan. Wala taqulu 'ala Allah, dan jangan kalian berkata ke atas Allah. Jangan kalian berkata ke atas Allah, bukan jangan kalian kata Allah, jangan kalian berkata ke atas Allah illal haq, melainkan kalau kamu nak kata juga ke atas Allah yang sebenar. Apa yang sebenarnya? Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah, hanya senya Al-Masih, yakni Isa, anak laki-laki bagi Maryam, itu ialah Rasulullah, utusan Allah. Bukan anak Allah, bukan ibnullah. Karena orang Kristian itu mengiktikadkan Al-Masih ibnullah. Setengahnya mengiktikadkan Al-Masih itu salah satu daripada Allah dah. Itu bagai-bagailah, mereka pun bagai-bagai pendapat juga. Hingga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa, sesungguhnya telah benar-benar kufurlah mereka yang mengata, yang disertai i'tiqad dalam hati mereka bahawasanya Allah tu salah satu daripada tiga.
Wala taqulu salasah, jangan kamu kata tiga. Jangan kamu mengiktikadkan Trinity, jangan. Innamallahu ilahun wahid, hanya senya Allah Ta'ala ilahun wahid, Tuhan yang satu, yang tunggal, yang esa pada zatnya, pada sifatnya dan pada af'alnya. Subhanahu an yakuna lahu walad, tersucilah Allah Ta'ala bahawa ada baginya Allah Ta'ala itu anak. Jadi Al-Quran melarang umat Kristian mengatakan tentang Allah perkara yang tidak sebenar. Jadi bukan larangan daripada menyebut Allah. Jadi mereka nak menyebut Allah, sebutlah. Tetapi tentang i'tikad mereka yang syirik itu ditentang oleh Islam. Tu Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala larang. Tentang apa? Tentang syirik. Maka berbalik dalam konteks negara kita. Dalam konteks negara kita ini, kita bercakap tentang konteks negara kita tu pun di semenanjung Malaysia. Kerana apa saya bercakap begitu? Kerana penganut Kristian di Sabah dan Sarawak, mereka menggunakan Bible mereka, kalimah Allah tu sejak belum merdeka lagi. Belum merdeka lagi. Sama juga dengan penganut Kristian di Indonesia. Mereka sejak sebelum merdeka lagi. Sekian lama dah mereka menggunakan kalimah Allah tu dalam Bible mereka. Adapun di semenanjung Malaysia, saya melihat beberapa penganut Kristian sendiri tidak setuju dengan beberapa golongan yang meng-fight isu ni di mahkamah sehingga keputusannya dibenarkan. Kerana orang Kristian sendiri kata, kami tidak mengakui Allah Tuhan kami. Kami sendiri menyebut God, ataupun Yahweh, Yahweh dan sebagainya. Jadi persoalan yang timbul, kenapakah penganut Kristian di Malaysia, ada beberapa, bukan semua, baru-baru sekarang ini sahaja nak menggunakan kalimah Allah di dalam Bible mereka. Inilah yang menjadikan datang syak wasangka di dalam hati-hati saudara-saudara kita umat Islam. Dan memang majoriti para mufti, autoriti agama, mufti di Malaysia ni, orang yang berautoriti dalam berfatwa tentang Islam, tentang agama, hukum hakam Islam dalam Malaysia ni, memang majoritinya semua melarang penggunaan tersebut. Kenapa? Kerana berdasarkan orang panggil maqasidus syara'iyah, iaitu hifzuddin, menjaga agama. Yakni para mufti bimbang, takut suatu masa nanti anak-anak kita yang kurang mempelajari ilmu tauhid, kurang mengaji tentang akidah ni, mereka boleh terkeliru. Kerana apa? Kerana mereka berkawan, bersahabat dengan sahabat-sahabat mereka daripada penganut Kristian, yang mana mereka juga menggunakan kalimah Allah. Bila nak pergi ke masjid, nak pergi, kawan dia Kristian kata, kamu nak pergi buat apa di masjid? Nak sembahyang. Sembahyang untuk apa? Sembah Allah. Oh, kami pun pergi ke gereja untuk sembah Allah juga. Jom sama-sama, kita pun sembah Allah juga di gereja. Jadi bimbang, takut begitu. Maka kerana itulah saddul bab, bagi para mufti, mereka mengeluarkan fatwa melarang keras penggunaan kalimah Allah dalam Bible itu kerana berdasarkan saddul zara'i', saddul bab, melihat dalam waqi', orang panggil fiqhul waqi' wa tawaqu', fiqh realiti dan keberlakuan, dia panggil fiqh realiti semasa dan yang bakal berlaku dan apa yang sedang berlaku di negara kita, di semenanjung Malaysia. Maka kerana itu para mufti melarang menggunakan kalimah Allah, dan kita pun bersetuju sebagai umat Islam. Kita kena bersetuju dan kita kena mendukung para sahibus samahah, para mufti kita. Namun begitu, bukan hanya mufti sahaja yang wajib menjaga hifzuddin. Bukan hanya mufti sahaja yang bertanggungjawab menjaga agama. Kita umat Islam juga wajib menjaga agama kita. Jadi saya faham ada di kalangan kita marah sangat-sangat. Tetapi menjadi melampau apabila menghina agama orang lain. Itu tidak boleh.
Kita tidak setuju, ya, memang berdasar. Ada dasarnya orang panggil kita tidak setuju. Kenapa? Takut, bimbang, itu, ini. Baik. Apa tindakannya? Tindakannya mesti ada. Setakat bimbang, kemudian kita meraung, menempik, memaki hamu, mencaci maki agama orang lain, itu tidak dibenarkan dalam agama Islam itu sendiri. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencaci maki penganut agama yang tidak menyembah Allah. Mereka menyembah selain daripada Allah. Jangan kalian mencaci maki sesembahan yang disembah oleh mereka yang tidak menyembah Allah. Jangan kalian memaki hamun agama-agama lain. Jangan. Kerana apa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kerana bimbang nantinya mereka akan memaki, mencaci maki Allah bighairi ilm, tanpa mengetahui ilmu pengetahuan yang sebenar. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Mereka mencaci maki Allah dari kerana adwan, kerana rasa permusuhan, bighairi ilm, tanpa mengetahui ilmu yang sebenar. Ini yang kita bimbang. Jadi umat Islam, apabila kita bimbang, takut, itu sudah ada orang panggil satu sifat yang bagus, positif. Orang panggil apa? Ada rasa cinta kepada Islam, ada rasa cinta pada agama. Tapi semata-mata rasa cinta tidak akan membawakan kita tu benar-benar Muslim yang baik tanpa didasari dengan tindakan. Tindakan. Apa tindakan kita? Bila kita takut, maka kita akan mula mengambil tindakan. Apa tindakannya? Iaitu saya sebut, tindakan kita ialah para mufti, mereka berautoriti mengeluarkan fatwa. Mereka telah pun mengeluarkan fatwa. Mereka tidak tinggal diam. Jangan kita menuduh mufti diam. Tidak. Mereka telah mengeluarkan fatwa. Tapi apakan daya? Karena negara kita ni ada mahkamah sivil, ada mahkamah syariah, ada bidang kuasa masing-masing. Bukan hanya mufti, bahkan Sultan Selangor berapa kali bertitah. Terbaru Sultan Johor pun bertitah sebagai ketua agama negeri masing-masing, pun mengambil peranan, bersuara, bertitah, kerana mereka ketua agama. Jadi itu tanggungjawab sebagai ulil amri, pemerintah, dengan bidang kuasa masing-masing, skop kekuasaan masing-masing. Adapun kita sebagai umat Islam, sebagai rakyat, kita juga memain peranan tentang hifzuddin, menjaga agama. Apabila kita kata takut, tak boleh ni, ya Allah, kenapa jadi macam ni, nanti anak cucu cicit saya akan terkeliru, akidah mereka macam mana. Apa tindakannya? Iaitu faqihuhum fiddin, beri faham mereka itu akan agama, tafaqquh fiddin. Ni kadang-kadang mempertahankan kalimah Allah. Bila kita tanya Allah tu apa? Allah tu Tuhan. Kalau Allah tu Tuhan, setakat tu saja, orang kafir jahiliyah pun boleh sebut la yaqulun Allah. Apa sifatnya? Apa hukum ketuhanannya? Apa hukum sifat ketuhanannya? Itu dibahas di dalam ilmu akidah. Jadi poin yang saya nak sebut di sini, sebagai umat Islam, sebagai rakyat yang tidak punya kuasa, apakah kita tinggal diam? Tinggal diam, biarlah nak macam mana, tunggulah apa-apa begitu? Ataupun kita bereaksi dengan secara bengis, caci maki, maki hamu sesama kita sendiri. Sesama umat Islam sendiri, caci maki mufti. Ada orang caci maki mufti tu. Dalam YouTube saya pun tengok. YouTube saya ada yang komen. Mufti syaitanul akhras, syaitan bisu, tak bersuara pun tentang kalimah Allah. Wal'iyadzu billahi min zalik. Tengok. Umat Islam sendiri tidak menaruh kepercayaan thiqah kepada orang yang berautoriti agama dalam negara. Macam mana kita nak mengizahkan Islam di pandangan mata orang bukan Islam? Ini sikap, akhlak. Jadi tindakan kita ialah kita sendiri menuntut ilmu akidah, mengaji ilmu tauhid dengan benar. Kita didik anak bini kita mengaji ilmu akidah dengan sebenar. Supaya
Mereka benar-benar jelas tentang Allah yang diajarkan dalam Islam. Berbeza dengan Allah yang disebut oleh penganut-penganut agama yang lain. Kalau ini tindakan yang kita ambil, insya-Allah, walau apa pun yang berlaku. Kita tak boleh nak jangka, sebab isu ni dah lama. Tidak disangka-sangka mahkamah baru mengeluarkan keputusan membenar. Ini benda yang tidak disangka. Zaman saya bujang duduk di Mesir tu, isu kalimah Allah timbul. Sampai sekarang saya dah anak 3 dah. Terkeluar orang panggil keputusan mahkamah membenar. Siapa dia sangka? Kita tak sangka. Ke depan lagi macam mana? Ke mahkamah rayuan, ke depan lagi. Umur kita tak tahu. Cucu cicit kita ke depan lagi. Maka tindakan yang patut diambil oleh umat Islam ialah kembali belajar dengan benar-benar mengerti dan memahami serta i'tiqad di dalam hati dia tentang Allah, ketuhanannya dan sifat-sifat ketuhanannya yang diajar di dalam Islam, lebih-lebih lagi dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu tindakan yang tepat. Sehingga kalau anak cucu cicit kita seksa, wal'iyadzubillah, kita minta berlindung dengan Allah. Kalaulah orang panggil benda ni terpaksa, mahkamah tetap dibenarkan. Nanti akan berlaku orang panggil Sabah Sarawak mempersoalkan macam mana Kristian di Sabah Sarawak boleh, kenapa kami tak boleh? Padahal kami sama je, Kristian sama Kristian. Dia jadi isu ni jadi isu politik. Bila isu politik ni dia banyak orang panggil banyak tunggang-tunggangnya. Banyak orang panggil, sebab tu benda ni skop ni kalau kita duduk di bawah kita nampak mudah, tapi bila kita duduk di atas, kita cuba duduk di atas, dia skop tu luas. Nanti Sabah Sarawak macam mana, itu. Jadi kalaulah wal'iyadzubillah dibenarkan benda ni, artinya buku-buku orang Kristian pun ada Allah, Bible apa semua pun Allah, kalimah Allah dibenarkan guna. Baik, kalau kita sekarang sudah pun mengambil tindakan yang benar, iaitu belajar ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan betul, didik anak bini kita, cucu cicit kita dengan betul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya-Allah inilah hisnun, perisai yang sangat tebal. Sehingga kalau kita bawa balik cerita yang kita bimbang tadi, mana dua orang yang bersahabat, satunya kanak-kanak Muslim, satunya kanak-kanak Kristian, nak pergi semayang di masjid, yang ni nak pergi ke gereja. Dia kata nak pergi ke mana tu? Awak? Saya nak pergi ke masjid. Buat apa? Sembahyang. Sembahyang tu apa? Sembah Allah. Oh, saya pun nak pergi ke gereja, sembah Allah juga sama. Oh, tak sama. Maaf sahabat, tak sama. Allah yang kami i'tiqad, Allah yang esa, Allah yang tunggal, Allah yang satu pada zatnya, pada sifatnya, pada segala perbuatannya. Berbeza dengan Allah yang kamu berpegang. Allah yang kamu berpegang 3 atau salah satu daripada 3 atau Tuhan Bapa dan sebagainya. Tidak sama. Jadi anak cucu cicit kita nanti itu sudah pun berbekal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah tindakan kita sebagai umat. Kalau benar-benar kita rungsing, kita takut akan apa yang akan berlaku satu masa nanti, maka itulah tindakannya. Bukan semata-mata bersemangat tanpa ada tindakan, ataupun bersemangat dengan tindakan yang negatif, iaitu mencaci maki agama orang lain. Ini sangat saya duka cita. Terlihat dalam komen-komen, apalah ada lah ni nak mengkristianisasikan umat Islam lah ni. Soal itu kita serahkan kepada Allah, para penonton yang dimuliakan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala sendiri telah sebut dalam Quran, memang orang bukan Islam, orang kafir itu memang berusaha sedaya upayanya untuk menghapuskan cahaya agama Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jelas dalam Al-Quran. Jelas dalam Al-Quran Allah sebut yuriduna liyutfi'u nurallah, menghendaki oleh mereka itu orang kafir untuk memadamkan cahaya Allah. Itu apa? Untuk memadamkan Islam. Memang mereka
punya taktik, punya berbagai cara, punya berbagai strategi. Itu memang kita tidak nafi. Nah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim. Memang mereka menghendaki untuk memadam cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tetapi ingat, yakin para penonton yang dimuliakan oleh Allah, yakinlah janji Allah. Wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah yang tetap menyempurnakan cahayanya Allah, yang Islam, agama Allah, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu benci. Ini janji Allah. Allah jaga Islam ni. Allah jaga agama ni. Jadi kebimbangan dan kerisauan kita itu bagus. Ada bagusnya kerana berdasar. Ada dasarnya. Apa? Itu takutlah Ustaz, nanti kalau umat Kristian menggunakan kalimah Allah, bagaimana ni nanti anak cucu cicit kita? Ya, bagus. Itu jugalah yang dimainkan oleh para mufti, bahkan duli-duli yang maha mulia Tuanku Sultan. Para mufti telah mengeluarkan fatwa melarang di Semenanjung. Ini kerana sebab tu. Saddul Bab, Saddul Zara'i. Dan ketua agama Islam sendiri di negeri-negeri, Sultan Selangor, Sultan Johor pun bertitah melarang penggunaan kalimah Allah dalam Bible di Semenanjung Malaysia. Kemudian janganlah ada pula yang kata kenapa di Semenanjung tak boleh, tempat lain boleh, Indonesia boleh, Sabah Sarawak boleh, kat Mesir itu bukan setakat kalimah Allah, bahasa Arab dah lagi. Kan saya dah sebut dah tadi, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal makani wal ashkhas. Berubahnya hukum yang bangsa ijtihadi. Ini bangsa ijtihadi ni. Bukan orang panggil hukum qat'i. Tidak ada dalam Quran hadis. Qat'i dilalah, tidak ada. Maka orang panggil hukum ni bahasa ijtihad. Bahasa ijtihad. Kat Mesir kenapa boleh? Memang kerana mereka sudah beribu tahun menggunakan kalimah Allah. Dan tidak terkeliru pun umat Islam dengan umat Kristian. Kenapa? Kerana mereka sejak daripada kecil dan memang uruf di tempat mereka tu begitu. Sama jugalah di Indonesia sekalipun. Mereka struggle. Kerana apa? Kerana mereka menjaga. Ada badan-badan NGO yang besar menjaga umat Islam masing-masing, pondok-pondok pesantren dan sebagainya. Tetapi di Malaysia ini berbeza dengan negara-negara lain. Maka kerana tu mufti-mufti kita mengeluarkan hukum berbeza. Mana? Di Malaysia tidak dibenarkan, iaitu di Semenanjung. Sabah Sarawak kenapa boleh? Kerana mereka sebelum merdeka lagi telah guna. Kerana mereka dekat dengan Kalimantan, dekat ke Borneo kan. Jadi berubahnya hukum yang bangsa ijtihadi itu taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal makani wal ashkhas. Dengan sebab berubahnya masa dan berubahnya tempat, negeri tak sama, maka tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh. Kerana ada setengah-setengah saudara kita yang mengkias begitu. Saya kurang setujulah kias lagu tu. Dan ada juga yang kata ayat Quran kata qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Qul kata Nabi Muhammad SAW, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Mana ahlul kitab? Tadilah ya ahlal injil wat taurat minal yahudi wan nasar. Hei pembaca kitab Injil dan Taurat daripada Kristian dan Yahudi. Ta'alu ila kalimatin sawa. Marilah kepada kalimah yang sama. Apa dia kata? Tu kalimah Allah tu sama. Jangan baca sekerat. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala kata qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'budu illallaha wala nusyrika bihi syai'a. Itu tafsirannya kalimatun sawa. Iaitu qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlul kitab, ya ahlal injil wat taurat minal yahudi wan nasara, ta'alu ila, marilah kalian semua ila kalimatin sawa, kepada kalimah yang sama. Apa kalimatin sawa sini? Kalimatil adl, kalimah yang adil. Bainana wa bainakum, di antara kami dan kalian semua. Apa? alla na'budu illallah, bahawanya kami menyembah
Kami tidak menyembah illallah, melainkan hanya pada Allah. Wala nusyrika bihi, dan kami tidak menyekutukan Allah dengan Allah syai'an, akan sesuatu apapun. Ini kenapa? Karena asal Nasrani, asal Yahudi itu agama samawi yang dibawa datang oleh Rasul-Rasul dulu. Yahudi itu Nabi Yahuda, abang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nasrani itu Nabi Isa, iaitu diambil daripada perkataan qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata hawariyun, itu pengikut Nabi Isa, nahnu ansarullah, kami ini ialah ansar, penolong agama Allah. Daripada kalimah ansar telah jadi nasara. Ke nasara. Itu orang panggil asal panggilan nama agama mereka berubah. Jadi asalnya nabi-nabi dulu membawakan tauhid. Jadi jangan gunakan ayat tersebut sebagai dalil membenarkan. Karena ada di kalangan kita tu yang mendengar, yang menyokong. Kenapa tak boleh? Apa masalahnya? Memanglah negara-negara yang kamu sebut tu, Mesir ke Arab mana, di Lebanon ke, di Indonesia ke, di Sabah Sarawak, memang boleh, memang dibenar sejak sekian lama. Di Semenanjung, umat Kristian sejak daripada dulu lagi tidak menggunakan begitu. Kenapa baru-baru sekarang nak guna? Dulu guna God, Lord, Yahweh. Tiba-tiba sekarang nak guna Allah. Kenapa? Ini yang persoalannya. Kalau sejak sekian lama dah diguna, itu pun kita tak ada masalah. Jadi serahlah kepada Allah. Iaitu mereka ada niat untuk mengkristianisasikan umat Islam ke apa ke, itu kemahuan mereka, itu usaha mereka. Tetapi kita umat Islam mesti yakin dengan janji Allah, seperti mana yang saya sebut tadi. Allah Ta'ala firman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Menghendaki mereka itu orang kafir untuk memadam agama Allah, menghancurkan Islam dengan mulut-mulut mereka. Tetapi ingat, Allah tetap menjaga agama ini walaupun mereka itu benci. Maka kita sebagai umat Islam, walaupun kita bukan ulil amri, soal raja, mufti, mereka telah pun menggunakan kuasa mereka, suara mereka, peruntukan yang ada pada kekuasaan mereka, autoriti mereka. Tetapi sebagai rakyat, sebagai umat Islam di Semenanjung, kita juga bertanggungjawab untuk hifzuddin, menjaga agama. Bagaimana menjaga agama? Seperti saya sebut tadi, iaitu dua perkara. Tegah lidah kita daripada mencaci maki sesama kita, pertama sekali. Yang kedua, tegah lidah kita daripada mencaci maki agama orang lain. Kerana ini dilarang di dalam Al-Quran. Seperti ayat yang saya telah baca tadi, saya ulang sekali lagi. Allah Ta'ala larang, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencaci maki mereka yang menyembah selain daripada Allah, dan mencaci maki sesembahan yang disembah oleh mereka yang kafir. Itu jangan. Karena kalau kalian caci mereka, caci agama mereka, caci sesembahan yang disembah oleh mereka, fayasubbullah, maka mereka akan mencaci maki Allah adwan, dari kerana rasa permusuhan, bighairi ilm, tanpa mengetahui ilmu yang sebenar. Kadzalika zayyannas likulli ummatin amalahum. Demikianlah Allah memperhiaskan tiap-tiap agama. Tiap-tiap agama. Ummah situ maknanya agama. Kadzalika zayyannas, demikianlah kami memperhiaskan bagi manusia itu, likulli ummatin, bagi tiap-tiap ummah, yang tiap-tiap agama itu, amalahum, akan perbuatan mereka itu. Summa ila rabbihim marji'uhum, kemudian nanti mereka akan kembali kepada Allah akhirat nanti, fayunabbi'uhum bima kanu yaksibun. Allah lah yang akan memberitahukan apa yang mereka buat itu tidak benar. Jadi pertama tugas kita, kalau kita bimbang, kita takut, dan kita punya rasa tanggungjawab, hifzuddin, menjaga agama. Menjaga agama ni bukan hanya raja, sultan, dan bukan hanya para sahibus samaha mufti. Aku sebagai umat Islam juga bertanggungjawab untuk menjaga agama, hifzuddin. Salah satu daripada 6 kuliah yang 5, kuliah yang 6, maqasidus syar'iyah, iaitu hifzuddin. Aku juga mesti menjaga agama. Maka apa tindakannya? Pertama,
Jangan caci maki sesama kita umat Islam. Malu orang bukan Islam lihat. Yang kedua, jangan mencaci maki agama orang lain. Yang ketiga, belajarlah ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, didiklah diri kita, isteri kita, anak-anak menantu kita, cucu cicit ciak kita, biar betul-betul faham tentang Allah, hukum ketuhanannya dan hukum sifat ketuhanannya yang diajarkan di dalam agama kita Islam yang maha suci ini, melalui mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi kalau kita mengambil 3 tindakan ini, insya-Allah, mudah-mudahan apa saja ke depan yang akan berlaku, kita sudah siap. Kita sudah siap dah. Ke depan kita tak tahu. Macam isu kalimah Allah ni, macam saya cerita tadi. Isu ni, zaman saya duduk Mesir, saya bujang lagi duduk mengaji di Azhar. Sampai sekarang ni anak 3 baru keluar keputusan dibenarkan. Kita tak tahu. Ingat ke dah hilang senyap dah, ingat ke tak ada. Menang, dibenarkan. Kita tak tahu. Ke depan lagi tu kita tak tahu apakah benar-benar sudah pun dibenarkan ataupun dibenarkan ada enactment-enactmentnya yang akan digubalkan oleh kerajaan, undang-undang, haknya, peraturannya bagaimana. Kita tak tahu ke depan. Itu urusan ulil amri. Kita memang tak tahu ke depan lagi. Jadi persiapan kita, tindakan kita, itulah yang sewajarnya sebagai umat Islam yang cakna cintakan Islam, cintakan agama, dan cintakan anak cucu cici kita supaya mereka itu tidak dimurtadkan, tidak dikristiankan, tidak bertukar di antara Allah Tuhan yang kita i'tiqad di dalam agama kita Islam dengan Allah yang dipegang, diiktikad oleh kelompok-kelompok agama-agama lain, terutama Kristian di semenanjung Malaysia ini. Jadi saya harap para penonton yang dimuliakan oleh Allah, dengan sedikit penerangan tentang hal ini, mudah-mudahan kita semua boleh berfikir kembalilah. Fikir kembali. Aku ni patut ke setakat marah. Aku sendiri untuk belajar ilmu tauhid. Jangan bini anak cucu cici aku sendiri untuk belajar ilmu tauhid. Lepas tu aku nak kata aku ni sayang kalimah Allah begini-begini. Jadi mengajilah, belajarlah ilmu akidah. Belajarlah ilmu tauhid, ma'rifah yang betul, yang benar. Didiklah isteri, anak menantu, cucu cici kita supaya mereka benar-benar faham tentang Tuhan, tentang Allah, hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanannya yang diajar di dalam Islam, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan ke depan hari, kalau berlaku betul apa yang mereka nak, maka kita telah pun memasang perisai, memasang pendinding, memasang baju besi, untuk anak cucu cici kita. Tidak akan berjaya mereka murtadkan, tidak akan berjaya mereka kristiankan. Kenapa? Yakin Allah yang kami belajar begini. Allah yang kamu belajar di gereja, di i'tiqad, di pegangan kamu, di Bible, di buku-buku kamu, tidak. Itu bukan yang sebenar. Itu tidak yang hak. Itu. Jadi di samping itu, tetaplah menjaga toleransi agama, tetaplah menjaga keharmonian negara, tetaplah menjaga hubungan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariah. Orang panggil saudara kemanusiaan dan saudara sewarga negara. Karena kita ni punya 3 ukhuwah, iaitu ukhuwah Islamiyah, saudara se-Islam. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, saudara senegara. Walaupun mereka bukan orang Islam, tetapi mereka sewarga negara dengan kita. Yang ketiga, ukhuwah basyariah, iaitu saudara semanusia, sekemanusiaan. Ini diajar dalam Islam 3 bentuk persaudaraan. Jadi kalau kita ukhuwah Islamiyah pun belum selesai, sesama Islam mencaci maki, melaknat keji, mengunjing kemari, maka bagaimana kita nak menjaga ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah ke depan lagi. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada saya. Mudah-mudahan dapat manfaat kepada para penonton yang menonton pada malam ni dan disebarkan kepada seluruh umat Islam yang ada di semenanjung
Malaysia kita ini. Itu sahaja, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.